Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta-peserta bengkel sains nuklear dalam talian ya tahun 2020 ini. Pada kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang keselamatan pengendalian dan pengangkutan bahan nuklear. Satu aktiviti hands-on. Aktiviti hands-on tentang balloon rocket activity, egg drop challenge. Ada juga GRAPS yang menggunakan GRAPS teaching tool. Jadi balloon rocket activity dan juga egg drop challenge ni mungkin very familiar dengan cikgu-cikgu. GRAPS teaching tool ni sebenarnya pertama kali saya jumpa semasa berkursus dengan IAEA yang telah diperkenalkan oleh seorang penceramah dari Filipina sebenarnya. Mungkin juga cikgu-cikgu kita ada yang tahu. Kalau yang belum tahu, saya akan perkenalkan teaching tool ini dan juga bagaimana ia boleh digunakan dalam hands-on activity kita ya. Ada juga facilitator anda pada hari ini untuk keselamatan pengendalian dan pengangkutan bahan nuklear ini ialah saya sendiri, Siti Aisyah binti Sahdan dari bahagian pembangunan kurikulum. Okey, jika anda lihat gambar ni, kita ada balon dan juga kita ada satu kontainer dan juga kontainer tu ada dilekatkan dengan stickers ataupun label pelekat lah. Jadi inilah sebenarnya aktiviti hands-on yang telah kita jalankan pada tahun bermula tahun lepas 2019. Pada tahun 2018 kita belum lagi jalankan aktiviti ni. Tapi pada tahun 2019 bengkel ini semasa berbincang dengan facilitator dan juga pegawai-pegawai dari BPK dan juga Agensi Nuklear Malaysia, kami berpendapat bahawa kita perlukan satu fun learning game, fun learning activity lah ataupun satu games pertandingan untuk peserta-peserta kita. Jadi timbullah satu idea untuk menjalankan aktiviti permainan ini, balloon rocket activity ni ya. Okey, standard kandungan dan standard pembelajaran untuk aktiviti ini adalah sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon dari sains tingkatan 3 dan juga SP-nya ataupun standard pembelajarannya adalah mengurus risiko terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi dan buatan manusia, kepentingan mengendalikan bahan radioaktif. Okey, kalau saya boleh kembali pada slide ni, sebenarnya balloon rocket activity ni boleh juga digunakan untuk tajuk-tajuk fizik iaitu principle of conservation of energy ataupun momentum ya, dan juga memang ada kaitan lah. Jadi konteks prinsip dia ataupun teori dia mungkin kita boleh gunakan yang itu tadi, momentum dan juga prinsip keabadian tenaga. Tetapi konteks ni ataupun penciptaannya mungkin kita boleh gunakan nuklear. Okay, moving on. Okey, terdapat dua bahagian ya bagi hands-on activity ini. Untuk bahagian yang pertama, sebelum aktiviti ini dijalankan, apa kata kita gunakan GRAPS teaching tool to put everything into context. Jadi tak adalah murid tu melaksanakan permainan ini atau games ni dijalankan secara seronok je, tapi tak tahu what is the physics ataupun what is the nuclear science behind it ya. Jadi kita lihat kepada bahagian satu, anda dan rakan-rakan anda ditugaskan untuk mengangkut bahan radioaktif dengan menggunakan pengangkutan pilihan anda. Anda perlu mengambil kira perkara berikut dalam pengangkutan bahan radioaktif tersebut. Jadi sekarang ni, konteks atau situasi yang kita berikan adalah murid ni ataupun role murid ni adalah untuk dia mengangkut satu bahan radioaktif ya. Jadi bagaimana dia nak mengangkut? Ada beberapa perkara yang perlu diambil kira lah dalam pengangkutan bahan radioaktif tersebut. Jadi untuk ini, guru-guru dicadangkan boleh menggunakan teaching tool GRASPS ataupun GRAPS. Okay, what is G? Untuk soalan yang pertama, to come up with G ataupun goals ataupun aim dia lah kat sini ni, apakah bahan radioaktif atau radioisotop yang ingin anda hantar dan apakah kepentingan bahan tersebut. Jadi murid kena tahu apa sebenarnya, kena pilih lah ya, apa sebenarnya bahan radioaktif atau radioisotop yang ingin mereka hantar tu dan apakah kepentingan bahan radioaktif tersebut. Okay, moving on to R, roles. Apakah peranan murid tu dan rakan-rakan dalam kumpulan murid tu, kenapa, why, who are they? Diorang ni siapa sebenarnya untuk mengangkut bahan tersebut ya? Apakah role mereka? A, audience, di manakah destinasi penghantaran ini dan siapakah penerima bahan ini? Okay, jadi bahan radioaktif yang mereka nak hantar tu, mereka ada role mereka ada goal mereka,
Tetapi kepada siapakah mereka nak hantar barang ini ya, ataupun bahan ini? Adakah terdapat badan berkuasa untuk menyemak keselamatan bahan ini semasa pengangkutan? Jadi this kind of questions soalan 1, soalan 2 dan juga soalan 3 ni, apa yang murid kena buat? They have to do some reading. Mereka kena buat some research untuk mereka tahu apakah goal mereka, apakah role mereka dan siapakah audience mereka. Okay, as a situation, apakah kepentingan untuk bahan ini dihantar? Okay, kenapa mereka nak hantar? What is the importance of this radioactive material? Okay. Yang kelima, kita beri satu tugasan kepada murid, bina model bekas yang sesuai, satu kontainer untuk mengangkut bahan ini menggunakan bahan-bahan seperti infografik, doodles, rekaan 2D ataupun rekaan 3D. Adakah bahan radioaktif ini dalam bentuk pepejal atau cecair? So these are the questions yang murid kena jawab. Okay, untuk bahagian satu ini ya. Okay. Yang terakhir sekali, apakah standard yang kumpulan anda gunakan dalam mereka bentuk model bekas dan semasa pengangkutan bahan tersebut? So ada dua tugasan sebenarnya. Yang pertama adalah mereka perlu bentuk satu model bekas mengikut kesesuaian bahan radioaktif tersebut. Adakah bahan radioaktif itu pepejal ataupun cecair? Alright. Jadi bahan radioaktif itu adakah berbahaya? Apakah source dia? Okay. Dan apakah untuk menjawab soalan yang ke-6 ni, is there any standard? Adakah badan-badan berkuasa mengeluarkan satu standard untuk bekas ataupun pengangkutan bahan radioaktif tersebut? Okay. Maklumat penting yang murid perlu ada ya. Fikirkan cara mengawal tahap radiasi yang boleh dipancarkan keluar dari bekas itu. Macam mana mereka nak kawal tahap radiasi yang keluar daripada bekas itu? And macam mana mereka menentukan bahawa bekas itu selamat untuk bahan radiasi tersebut dan juga selamat untuk penumpang ataupun pemandu semasa bekas ataupun bahan radiasi itu diangkut ya. Okay. Yang kedua, murid perlu fikirkan cara mengelakkan situasi kritikal. What happen? What do they have to do jika bekas tersebut terjatuh, terhempas ataupun tumpah ya? Okay. Yang ketiga, mereka perlu memikirkan cara mengelakkan kerosakan bahan radioaktif akibat haba. Okay, jadi apabila bahan radioaktif itu diangkut, definitely mungkin keadaan atau surrounding dekat situ semasa pengangkutan tersebut panas. Jadi mereka perlu fikirkan. Jadi ketiga-tiga maklumat penting ini, right, perlu diselitkan apabila mereka melaksanakan tugasan di bahagian 1, soalan 1 hingga soalan 6. Okay. Seterusnya ya. Okay. Bahagian 2. Jadi untuk menggunakan pengetahuan murid dalam bahagian 1, so this is a continuation daripada bahagian 1, kita pergi kepada bahagian 2. Alright. Menggunakan pengetahuan murid dalam bahagian 1, murid menjalankan aktiviti hands-on balloon rocket plus and egg drop challenge. Jadi balloon rocket ni mereka menggunakan roket balon ni untuk menghantar bahan radioaktif mereka daripada one point to another, one end to another end. Apabila bahan radioaktif tersebut selamat dihantar daripada satu hujung ke hujung yang satu lagi, mereka perlu menjatuhkan bekas tersebut. That one is egg drop challenge. And lihat jika telur di dalam bekas itu tidak pecah. Right? Okay. Jadi tugasan murid seterusnya selepas bahagian 1 adalah murid perlu membina satu bekas untuk mengangkut telur wangi. Telur ni telah disembur dengan minyak wangi. Pastikan bekas tidak ada bau wangi pastikan bekas tu tidak ada bau wangi yang keluar daripada bekas tersebut. Telur selamat diangkut daripada satu hujung ke hujung yang satu lagi dan tidak pecah semasa bekas dijatuhkan apabila sampai di hujung satu lagi, dan semuanya mesti dilakukan dalam masa 15 minit sahaja. Okay, dan juga murid-murid tidak boleh menyentuh telur tersebut. Okay. Jadi ada beberapa soalan lah. Ini aktiviti ini merupakan satu analogi. Sebabnya it's very impossible untuk kita melaksanakan aktiviti seumpama ini dengan menggunakan bahan radioaktif yang berbahaya. Jadi aktiviti ini adalah satu aktiviti analogi kepada pengangkutan bahan radioaktif. Jadi ada beberapa soalan yang saya ingin tanyakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi melalui aktiviti ini apakah analogi
bagi bau minyak wangi yang disembur di permukaan telur. Kenapa kita permukaan telur tu? Okey, kita kata mungkin telur tu adalah satu bahan radioaktif for example. Alright. Tapi kenapa? Apa analogi je? Kenapa kita sembur dengan minyak wangi? Mengapakah bau ini perlu dihalang daripada menembusi luar bekas? Okey. Dalam tugasan ini murid perlu pastikan apabila mereka wrap bungkus ataupun menyediakan bekas untuk mengangkut telur ini, bau wangi itu tidak keluar daripada bekas mereka. Okey. Soalan yang kedua, apakah analogi bagi telur? Dan mengapakah telur mesti dipastikan tidak pecah apabila jatuh? Alright. Soalan yang ketiga, dalam aktiviti ini, apakah analogi yang digunakan apabila telur tidak boleh disentuh oleh murid? Kenapa dalam aktiviti ini kita kata murid you kena melakukan semuanya tapi you tak boleh sentuh telur tu. Okey, apakah analogi ini sebenarnya? Why? Kenapa kita tak bagi murid sentuh telur ya? Yang keempat, bagaimanakah rekaan bekas yang sesuai untuk mengangkut telur menggunakan roket balon? Jadi bekas tu kena ringan ke? Ataupun bekas tu kena berat ke? Sebab murid kena transport bekas kita ni yang ada telur ni, telur wangi ni hanya dalam 15 minit sahaja. Alright, jadi rekaan bekas yang mana yang sesuai? Dan also rekaan bekas ni bila dia jatuh, at the end of the pengangkutan tu, bila dia jatuh, dia tak boleh pecah kan? Jadi apakah rekaan bekas yang sesuai sebenarnya? Okay, dan juga yang kelima, apakah hukum, prinsip atau konsep fizik yang terlibat semasa mereka bentuk bekas? Okay, dalam mereka bentuk bekas tu, apa prinsip fizik? Apa hukum dia? Okay, apa konsep dia? Okay, dan juga semasa mengangkut telur menggunakan roket balon. Alright, jadi ada dua benda sekarang ni. Ada dua tugasan dalam bahagian dua ni. Angkut telur, jangan pecah, bau jangan keluar, jangan sentuh telur. Dan juga apabila at the end, apabila telur tu telah diangkut menggunakan bekas sampai ke hujungnya, telur tersebut perlu dijatuhkan dan itu adalah egg drop challenge. Okay. Alright. Jadi untuk pembinaan roket balon untuk mengangkut telur ini, saya telah masukkan sebenarnya bahan-bahan itu di dalam padlet, dalam booklet. Okey, jadi ada bahan-bahan untuk pembinaan bekas dan juga bahan radioaktif dekat situ ya. Analogi bahan radioaktif saya telah masukkan dalam booklet. Kita lihat dulu gambar-gambar yang telah saya ambil lah ya pada tahun 2019 yang telah dilaksanakan bersama-sama dengan guru-guru ya. Okey, pembinaan roket balon untuk mengangkut telur. Okey, jadi kita ada string ya, ada tali untuk angkut balon tu yang mengandungi bekas, yang ada bekas tu tertampal pada balon tersebut untuk angkut daripada satu hujung ke hujung yang lain, ke hujung satu lagi ya. Okey. Gambar-gambar ni pun ada saya masukkan dalam booklet. Jadi boleh rujuk. Okey, jadi ini adalah bahan-bahan untuk balon roket dan juga airdrop challenge tu. Bahan untuk membina roket balon, kita perlukan balon, penyedup minuman, pam balon dan juga tali. Bahan-bahan bagi analogi bahan radioaktif kita boleh gunakan telur burung puyuh. Kalau nak guna telur biasa pun boleh. Tapi cuma dia akan lambat sikit. Dan juga kita perlukan balon yang besar sedikit ya untuk mengangkut telur yang besar sikit tu sebabnya berat kan. Jadi minyak wangi disempur pada telur atau bola polistiren. Katakan tak ada telur burung puyuh, boleh juga guna bola polistiren lah. Okey, alternatif bagi telur. Cuma keadaan dia berbeza sikit lah. Kita tak adalah airdrop challenge kalau kita gunakan bola polistiren ni. Cuma minyak wangi tu masih disembur, tetap disembur kepada bola polistiren tersebut. Okey, glitter. Kalau katakan tak ada minyak wangi, kita gunakan sebut glitter ni. Disalut pada bola polistiren dan dipastikan agar glitter tidak terkeluar dari bekas bahan radioaktif semasa diangkut. Okey, so salutkan glitter ni pada bola polistiren tu. Apabila diangkut, pastikan tak ada glitter yang terkeluar daripada bekas tersebut. Okey, pembinaan bahan-bahan bagi pembinaan bekas gunakan kapas, kertas manila atau cardboard dan juga pelekat label. Jadi pelekat label ni saya print saja daripada internet. Okey, dan juga print pada kertas stiker dan juga edarkan pada murid supaya murid tahulah yang label ni kena pastikan label ni nampak tak
tak tersorok. Label ni perlu visible kerana ada badan-badan berkuasa juga perlu nampak lah, ataupun semasa bahan radioaktif diangkut perlu nampak label ni menunjukkan bahawa pengangkutan tersebut membawa bahan radioaktif. Okey, jadi cikgu-cikgu semua, semua peserta, tuan-tuan dan puan-puan perlu tentukan siapakah sebenarnya pemenang bagi cabaran ini. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan menentukan kriteria bagi pemenang cabaran balon roket dan juga egg drop ini. Jadi soalan-soalan yang tadi yang saya tanyakan, 5 soalan tadi dan juga soalan ini, dan juga ada beberapa soalan akan datang tu, saya dah masukkan dalam Google Form, okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan jawab ya. Okey, moving on. Okay. Dalam penerangan ataupun dalam aktiviti ini ya, sebenarnya kita nak memperkenalkan murid kepada prinsip keselamatan pengendalian bahan radioaktif. Prinsip keselamatan pengendalian bahan radioaktif itu ada 3, iaitu masa, jarak dan juga perlindungan. Time, distance and shielding. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan telah melihat video ataupun penerangan daripada Encik Syamimi ya, tentang pengurusan sisa radioaktif, beliau juga ada menerangkan tentang time, distance and shielding ni. Jadi time, distance and shielding ni adalah core ya, ataupun prinsip yang betul-betul asas lah untuk pengendalian bahan radioaktif. Jadi bagaimana kita gunakan time, distance and shielding ni, masa, jarak dan perlindungan. Okey, jadi kita lihat melalui aktiviti di bahagian 1 dan 2, konsep penting yang ingin disampaikan melalui pendekatan inquiry ini adalah konsep keselamatan pengendalian bahan radioaktif, iaitu masa, jarak dan juga perlindungan. Jadi di bahagian 1 dan juga bahagian 2 kita tak perkenalkan lagi murid kepada time, distance and shielding ni. Kita nak jalankan aktiviti di bahagian 1 dan juga bahagian 2, okay, menggunakan pendekatan inquiry dan juga melalui bahagian 1, aktiviti di bahagian 1 dan juga bahagian 2 ini, murid akan dapati, saya tak boleh sentuh, bau tak boleh keluar daripada kotak telur tu. Alright, jadi sedikit sebanyak hasrat kita adalah untuk murid dapat ada prinsip untuk pengendalian bahan radioaktif ini, iaitu time, distance dan juga shielding. Okey, masa pengendalian dan terdedah kepada bahan radioaktif perlu sependek mungkin. Okey, jarak pengendalian dari bahan radioaktif perlu sejauh mungkin. Perlindungan, orang awam perlu dilindungi daripada bahan radioaktif dengan bekas yang sesuai ketebalannya atau dinding dengan material dan tebal yang sesuai agar tidak terdedah kepada bahaya radiasi. Jadi setelah menjalankan dengan murid-murid ataupun setelah berbincang dengan pasukan tuan-tuan dan puan-puan di sekolah masing-masing, jadi cuba bincangkan bagaimanakah konsep time, distance and shielding ni, masa, jarak dan perlindungan ini diperoleh oleh murid melalui aktiviti analogi yang telah mereka jalankan daripada bahagian 1 dan juga bahagian 2. Jadi contohnya konsep bagi masa masa tu perlu sependek mungkin. Daripada mana mereka dapat konsep tentang masa tu? Jarak, daripada mana mereka dapat dari bahagian 1 dan 2 tu konsep tentang jarak tu? Perlindungan, macam mana mereka dapat konsep perlindungan ya? Okey, daripada bahagian 1 dan juga bahagian 2. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bincangkan dalam pasukan masing-masing, kumpulan masing-masing ya. Okey, ada juga saya letakkan rujukan guru-guru dan murid, dan juga rujukan-rujukan ini telah saya masukkan dalam PDF file booklet Bengkel Sas Nuklear 2020 ya. Okey, cara menampal placards ataupun stiker label tadi. Dan juga untuk rujukan guru dan murid dalam menjalankan aktiviti ini, boleh baca IAEA Safety Standards Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material dan juga Transportation of Radioactive Material. Kedua-dua bahan ini sangatlah berguna ya, yang telah saya gunakan semasa merangka aktiviti hands-on ini. Dan juga boleh ke www.nrc.gov juga. Saya rasa Encik Syamimi juga menggunakan rujukan yang sama untuk time, distance and shielding ni ya. Less time spent near sources, less radiation received untuk time. Okay, distance, greater distance from sources, less radiation received. Dan juga shielding, behind shielding
from source less radiation received. Jadi saya harapkan perkongsian saya bersama-sama dengan guru-guru berguna untuk digunakan semasa menjalankan aktiviti sains nuklear di Bilik Darjah ya. Dan juga untuk video bagaimana ingin membina rocket balloon itu telah saya masukkan dalam Padlet hands-on activity ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat berbengkel.